Alhamdulillah, tuan-puan, berjaya kita menyelesaikan bacaan salawat hari Isnin dan Selasa sebanyak 200 kali salawat. Bayangkan satu kali pun akan dibalas 10 rahmat oleh Allah. Kalau 200 kali itu, berapa banyak rahmat turun ke tempat-tempat kita, masuk dalam rumah-rumah kita. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah kerana Allah pilih kita dapat bersalawat ke atas baginda di pagi Jumaat yang mulia ini. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum kita habiskan bacaan, khatamkan kitab ini, kita teruskan dulu kepada sesi tazkirah kita, iaitulah berkenaan tentang salah satu di antara nama-nama baginda, supaya kita lebih kenal lagi dengan baginda Nabi SAW. Di pagi hari ini kita nak bahas satu nama daripada nama-nama Nabi yang mulia, iaitulah salah satu nama Nabi ni, tuan-puan, Al-Mustafa. Ni Al-Mustafa. Oh, ada makcik tu cakap, oh, Al-Mustafa tu nama Nabi, Ustaz. Ya, makcik ingat Pakcik Mustafa je kan. Oh, Mustafa tu salah satu di antara nama Nabi SAW. Baik. Jadi apa maksud Mustafa tu? Selalu kita sebut Pakcik Tapa ke kan, kat mana Mustafa. Topa betul orang bagi Topa kan. Mustafa. Oh, padu dia punya tu Mustafa. Ni. Oh, Pakcik Mustafa. Namanya Mustafa. Nama Nabi, Ustaz. Ya, salah satu nama Nabi. Nama Nabi Muhammad. Salah satu di antara nama-nama Nabi Muhammad yang mulia. Banyak nama Nabi. Ya. Kenapa banyak? Sebab Nabi mulia. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya orang yang diberi nama. Tu. Sekejap, tuan-puan. Baik. Jadi apa maksud daripada nama Mustafa tu? Dan kenapa Nabi digelari dengan nama Mustafa? Kita akan baca keterangannya dekat sini. Bagi mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 57, tuan-puan. Baik, kita dengarkan syarahan tentang nama, salah satu nama di antara nama baginda, iaitu Al-Mustafa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa kinanatan min waladin Ismaila, wastafa Quraisyan min kinanata, wastafa Bani Hashimin min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim. Artinya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah daripada anak-anak Nabi Ismail, dan memilih Quraisy dari anak-anak Kinanah, dan memilih Bani Hashim di kalangan Quraisy, dan memilihku di kalangan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Ni jadi di situ Nabi SAW sendiri arti kepada Al-Mustafa itu adalah yang terpilih. Seorang yang terpilih. Nabi ni adalah yang terpilih di antara yang terpilih. Di antara ramai-ramai manusia, banyak manusia ni, kan? Nabi Muhammad SAW lahir daripada keturunan orang yang terpilih. Di antara ramai manusia ni, perempuan, ni Allah menentukan memuliakan Nabi SAW. Nabi SAW kan manusia, dilahirkan juga macam kita dilahirkan, Nabi SAW dilahirkan. Tapi orang-orang yang membawa, kalau kita kata sekarang ni benih lah kan, sebelum Nabi SAW lahir tu adalah orang-orang pilihan Allah, tuan-puan. Bermula daripada Nabi Adam lah kan, turun, semua adalah orang-orang pilihan Allah, sehinggalah sampai kepada Nabi Ismail. Di antara lepas Nabi Ismail, ada lagi ke Nabi? Kan? Lepas Nabi Ismail tu ada lagi ke Nabi? Ada, banyak. Tapi
daripada keturunan Nabi Ismail tak ada tuan-puan. Walaupun tak ada Nabi, tapi banyak orang-orang pilihan, yang mana orang-orang pilihan tadi membawa, orang kata, nur Nabi SAW. Ataupun bahasa kita, benih yang akan lahir menjadi Nabi SAW. Jadi, daripada seluruh manusia ni, Nabi Ismail dipilih. Di kalangan anak Nabi Ismail pula, ada nama anak bernama apa? Kinanah. Ni adalah yang paling hebat di antara anak Nabi Ismail. Kan? Bani Kinanah ni. Kemudian daripada Kinanah tadi dipilih pula Quraisy. Ni bangsa Arab yang paling hebat, yang paling mulia daripada segi nasab keturunannya adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang hebat. Dan di antara orang Quraisy tadi yang terhebat lagi adalah Bani Hashim. Dan Nabi SAW lahir di kalangan Bani Hashim, tuan-puan. Ini hebatnya Nabi SAW. Baik, ada lagi keterangannya dekat bawah tu secara lengkap dan jelasnya. Ikut kepada hadis Nabi. Cuma hadisnya yang panjang tu saya tak sebut dekat situ. Kenapa tak sebut? Kita nak jimatkan ruang tu sebab saya memang ngamkan satu muka surat je untuk keterangan ni. Kalau nak lebih tuan-puan, kitab ni jadi tebal sangat lah nanti. Buku ni jadi tebal sangat. Kan tak nak lah tebal sangat. Yang ni pun dah kira tebal dah. Kan? Kalau lagi tebal nanti susah nak bawa ke mana-mana. Sebab buku ni adalah buku amalan. Bukan buku bacaan. Tetapi buku yang kita jadikan sebagai amalan. Tapi ada pengisian dekat situ tentang salah satu di antara nama-nama Nabi SAW. Baik, kita dengarkan lagi apa keterangan tentang Al-Mustafa ni. Baik, seterusnya. Baginda adalah Al-Mustafa, artinya orang yang terpilih. Baginda adalah yang terpilih di antara yang terpilih. Yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi, yang terpilih di antara yang terpilih, dah dipilih dah yang cantik-cantik, pilih lagi yang paling cantik. Ini dah semua baik-baik, pilih lagi yang terbaik. Itu Nabi SAW. Tu kenapa Nabi diberi nama dengan nama Al-Mustafa. Tu maksud Al-Mustafa tu. Oh, Ustaz hebat nama suami makcik Ustaz. Oh, betul-betul patutlah makcik terpilih pakcik tu. Namanya pun dah Mustafa dah kan. Ni hebat ni, Mustafa. Hafiz cakap Mustafa. Itu nama ni lah. Nama apa? Nama famousnya Mustafa. Nama kampungnya Mustafa kan. Mustafa ni nama-nama orang tua kan. Bila dipakaikan ke budak-budak, anak-anak muda, dia tak nak disebut Mustafa. Dia nak sebut Stopa. Tu. Baik, tapi itu senang nak kata salah satu di antara nama Nabi ni, Mustafa ni tuan. Tadi itu hebat maknanya, bagus maknanya. Luar biasa. Terus. Baginda pernah menyatakan bahawa Allah menciptakan makhluk, lalu Allah menjadikanku di kalangan makhluknya yang terbaik. Allah ciptakan makhluk, Nabi, maksudnya nur Nabi, ataupun kalau kita senang nak kata benih Nabi yang lahir akan jadi Nabi Muhammad SAW, itu dipilih di antara makhluk yang terbaik, akan membawa apa orang kata nur Nabi SAW. Terus. Dan Allah menjadikannya, yakni makhluk, dua golongan. Lalu Allah menjadikanku di dalam golongan yang terbaik. Ni terus. Dan Allah jadikan mereka berkabilah-kabilah. Lalu Allah jadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. Dan Allah ni banyak kabilah-kabilah. Ada bani ini, ada bangsa ini, ada bangsa itu. Nabi dipilih daripada bangsa yang terbaik, daripada kabilah yang terbaik. Terus. Dan Allah jadikan mereka berada di dalam rumah-rumah. Maka Allah jadikan aku berada di dalam rumah yang terbaik. Oleh kerananya, akulah orang yang terbaik dari rumah yang terbaik. Nabi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Dipilih ni tuan-puan. Orang-orang yang nasab keturunan Nabi ni, yang membawa nur Nabi SAW daripada zaman Nabi Adam, semua dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. Tidak ada seorang pun di kalangan atuk nenek Nabi sampai kepada Nabi Adam tu yang berzina. Semua adalah yang membawa nur Nabi SAW adalah lelaki-lelaki yang suci dan perempuan-perempuan yang suci. Sehinggalah dilahirkan baginda Nabi SAW ke atas dunia ini. Melalui ayah beliau Abdullah dan ibu beliau Aminah. Ni hebatnya Nabi SAW. Yang ini pun Nabi pernah cakap juga. Apa kata Nabi SAW? Terus. Di dalam hadis yang lain baginda pernah menyatakan,
Allah sentiasa memindahkanku dari sulbi yang suci ke dalam rahim yang bersih. Ni Allah sentiasa memindahkan aku, kata Nabi. Sebelum Nabi lahir ke dunia ni, nur Nabi ataupun bahasa lainnya benih Nabi SAW ni dipindahkan daripada sulbi yang suci ke dalam rahim yang bersih. Oleh sebab tu Nabi SAW, ibu Nabi SAW anak seorang je kan. Ibu Nabi Siti Aminah anak seorang Nabi je. Memang dikhaskan untuk Nabi SAW. Jadi hebatnya Nabi SAW. Sebab tu daripada kebersihan Nabi, kehebatan Nabi, dipilih di antara yang terpilih. Sebab tu nama Nabi SAW diberikan dengan gelaran Al-Mustafa. Nabi Muhammad Al-Mustafa. Nabi Muhammad yang terpilih. Yang terbaik di antara yang baik. Yang terpilih di antara yang terpilih. Yang paling hebat di antara yang hebat. Nabi SAW. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Setakat itulah dulu perbahasan kita berkenaan tentang nama Nabi SAW. Nanti kita akan sambung lagi. Sikit demi sedikit kita kenali nama baginda. Daripada situ kita akan nampak macam mana kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik.